Tasik Glogor, that is very unkind statement. Okay. Saya bagi warning sekarang, tarik balik. Okay, Sebab untuk menuduh orang korup dalam keadaan yang dia tidak ada bukti. I am warning you now, tarik balik. Dewan Parlimen ini adalah Kalau kita kena ingat dalam ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang saya sokong dalam pembukaan parlimen, dan sebelum itu lagi Tuanku ada sebut bahawa baginda akan memburu semua orang yang korup. Korup itu maksudnya menyalahgunakan kuasa. Ampun Tuanku, please landing. orang itu yang menyalahgunakan kuasa itu akan menghadap Tuanku setiap minggu sebelum mesyuarat kabinet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng, kita bersama lagi. Boleh tolong tekan like, tekan subscribe, komen lah apa-apa. Selepas hampa faham penjelasan aku, bolehlah komen supaya kita nak naikkan engagement. Sebab aku dapat bandingkan disebabkan komen tu kurang, like tu kurang, sebab tu kita tak dapat engagement. Ya, berbeza dengan sebelum ni, bila ramai orang komen, ramai orang like, dia akan ada engagement. Dan kalau ada iklan tu, iklan-iklan pendek tu, biarkan lah kan. Okey geng, aku nak bawa pasal Wan Saiful Wanjan. Hari ni dia buat tuduhan yang jahat di dalam sidang parlimen. Setelah keluar daripada sidang parlimen, dia tak berani berkata-kata apa yang dia kata di dalam sidang parlimen. Dia tak berani berkata di luar sidang parlimen. Dia buat tuduhan jahat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, terhadap kerajaan hari ini. Sebab apa? Dia nak create persepsi. Sewaktu ucapan dia tu, sekarang ni kalau hampa tengok ke dalam sosmed, di dalam media-media sosial, dia potong di ucapan Wan Saiful Wanjan dan sebarkan. Kononnya dia nak tanam persepsi jahat. Kalau kita tengok habis sidang parlimen tu, kita akan faham. Kan? Kita waktu ucapan Wan Saiful tu, kita akan faham apa yang sebenarnya Wan Saiful bawa, lepas tu apa yang dibalas oleh speaker, dan last kali dia minta maaf. Pada aku, dia memang jahat punya orang. Ini bukan perjuangan Melayu, ini bukan perjuangan Islam. Kan? Kalau dia boleh buat tuduhan jahat yang macam tu, dan atas ucapan dia, kita boleh keluarkan tuduhan jahat dan kita minta maaf. Kalau aku pun sebagai ahli-ahli parlimen yang ada di dalam sidang parlimen, aku boleh buat tuduhan jahat. Sebab kita boleh kata, bini hang sakit tu sebab hang terima duit haram. Hang terima duit judi. Jadi aku nak bawa dengan hampa, jom kita dengar ucapan Wan Saiful Wanjan. Aku boleh buat tuduhan macam tu. Aku pun geram dekat Wan Saiful Wanjan ni sebab dia buat tuduhan melulu kau-kaunya, tapi dia tak berani buat di luar dewan. Tapi tak apa, kita bawa, kita dengar dulu ucapan dia, ucapan Wan Saiful Wanjan ni dengan penuh ego, sombong, bongkak. Dan dia sendiri, dia menceritakan, menyampaikan diri dia sedang ditimpa, isteri dia ditimpa sakit. Bila dia cerita macam tu, kita boleh buat pemikiran, kita boleh buat sangkaan dan fitnah jahat juga terhadap dia. Tapi kita bukan jenis macam tu. Dan last kali aku akan bawa hujah-hujah aku, macam mana tuduhan yang dikenakan kepada Wan Saiful Wanjan. Tuduhan yang macam mana? Sebab apa? Wan Jana Wan Wibawa ni boleh kantoi. Memang sebenarnya dia terima duit Jana Wibawa. Memang dia terima duit Jana Wibawa. Macam mana SPRM boleh pergi tangkap dia? Macam mana dia boleh didakwa di mahkamah? Aku akan bawa dengan hampa. Memang sangat-sangat jahat Wan Saiful Wanjan ni. Dia Allah. Sehingga kan kita duk tengok usaha untuk nak hapuskan rasuah, sedangkan zaman dia memerintah, mereka yang melakukan rasuah. Kita ambil alih kerajaan, kita nak hapuskan rasuah. Dia boleh buat tuduhan jahat kepada Yang di-Pertuan Agong, orang susuk tubuh yang pi jumpa Yang di-Pertuan Agong setiap minggu tu adalah melakukan rasuah. Allah, apa jenis manusia. Ini bukan perjuangan Islam. Ini bukan perjuangan Melayu. Ini kita dah perosak negara, perosak sistem politik, perosak segala-galanya. Jom kita dengar ucapan dia di dalam sidang parlimen tadi. Dengan penuh ego, sombong, bongkak. Tasik Glogor, that is very unkind statement. Okay. Saya bagi warning sekarang, tarik balik. Okay, sebab untuk menuduh orang korup dalam keadaan yang dia tidak ada bukti. I am warning you now, tarik balik. Ini berkaitan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Suspend sikit.
Yang betul, saya merupakan antara puluhan ribu rakyat yang mengidolakan Tambun dan sanggup berhujan, berpanas, entah berapa banyak demonstrasi satu masa dulu. Pernah lari lintang pukang dari FRU, dan banyak lagi lah pengalaman kalau kita nak cerita dalam usaha nak mengangkat Tambun menjadi yang amat berhormat Perdana Menteri. Apa yang saya tak sangka ialah selepas saya menang di Tasik Gelugor dalam PRU 15, saya berhadapan dengan siasatan SPRM dan kini diheret ke mahkamah. Parlimen bukan tempat yang betul untuk isu ini, jadi saya akan buktikan di mahkamah. Saya tak nak sentuh itu. Cuma yang saya nak sebutkan dalam Dewan Yang Mulia ini ialah betapa Buktikan di saya mahkamah. langsung tidak menyangka bahawa hal ini akan dilakukan kepada saya. Tapi yang betul sebenarnya apa yang saya lebih tak sangka ialah apa yang berlaku selepas pendakwaan. Yang betul saya nak ambil peluang dalam Dewan hari ini, Dewan Yang Mulia ini, untuk mengumumkan kepada semua dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa saya telah beberapa kali diajak, malahan diugut supaya saya menyokong Perdana Menteri. Bertubi-tubi mereka menghubungi saya melalui telefon, sehingga akhirnya saya ambil keputusan, tak apalah, jom kita jumpa. Pertemuan pertama pada 17 Januari 2024 di Westin Bukit Bintang. Nak sebut pasal langkah Westin. Kemudian di JW Marriott, pindah tempat, langkah Marriott. Tapi hang tak bawa bukti. Selepas tu saya diam, selepas perjumpaan tu. Sebab salah seorang yang bertemu tu rupa-rupanya kawan saya. Saya tak nak calarkan nama dia. Jadi saya diam, saya tak buat apa-apa. Sehinggalah pada istiadat pembukaan Parlimen hari Isnin lepas, saya didekati sekali lagi, kali ini pada hari Isnin petang. Saya diajak jumpa di Chorus Hotel Jalan Ampang. Langkah Jalan Ampang nak panggil. Kemudian tengah malam Isnin, malam tu kami ada pre-council Perikatan Nasional. Tengah malam telefon datang. Nak apa? Dia jumpa di Saujana Subang. Gila. Langkah Saujana. Saya terpaksa entertain perjumpaan-perjumpaan ni sebab saya bimbang. Mereka ada kuasa, saya tak tahu apa yang di luar jangka yang boleh dilakukan kepada saya. Saya ada rekod mengenai semua-semua ni. Jadi jangan cuba nak persoalkan, nanti saya dedahkan satu persatu. Dedahkan. Modus operandinya teliti. Tasik Gelugor boleh Berjumpa buat di polis tempat tak? Kalau tertutup betul-betul berlaku dalam silap buat hotel. laporan polis. Dan Jangan buat persepsi dalam parlimen, minta buat laporan polis. Please. Jelutong, you know me. Nantilah Ya kita. Muhammad, Modus operandinya teliti. minta laluan. Berjumpa di tempat tertutup dalam bilik hotel, dan macam nama ada individu-individu yang berjumpa dengan saya yakin bukan nama sebenar. Nama yang mereka gunakan Rahim lah, Arman lah, Hasnan lah. Macam Dan mana kadang-kadang dia dia boleh bercakap contact sama satu dengan dia kata nama dia lain, dia refer pada satu sama lain, nama lain, dia pun terlupa nama apa dia pakai. Telefon ada. Speaker peraturan, Wahab dengan speaker. Agus tak ada. Tapi Peraturan, ada peraturan satu Dewan. nama. Ini berkaitan dengan kestabilan. Peraturan 36/6. Biar saya baca dulu. Saya baca. Bila ada nombor telefon. Kenapa tak SRM boleh- saya sebagai ahli Parlimen Pembangkang kerajaan, Baca. Isu apa isu lo? sebagai ahli Ini mengambil backbencher, masa saya yang dipetua. saya nak tanya, adakah beliau dibenarkan untuk membuat tuduhan-tuduhan ini Tidak, dia terhadap tak sebut nama apa. Perdana Menteri? Dia tak sebut nama, it's okay. Dia tidak menyebut nama. Saya tidak menuduh. Mungkin nama-nama itu dia katakan tadi, ya. Jangan sebut nama-nama orang tertentu. Ya, Mereka tapi tidak bukan, boleh saya tak sebut nama defend dalam dia. Dewan. Ya. Tapi ada satu nama yang diulang berkali-kali, bukan dalam Dewan ni. Seolah-olah inilah dia punca kuasa. Saya tak tahu, saya tak kenal. Dia sebut nama Farhan banyak kali. Saya tak kenal. Sebelum ni Nama ni Farhan, saya tak pernah jumpa. ni Farhan pula. Seolah-olah itulah punca kuasanya. Pandai buat. Dalam semua pertemuan, mesej yang ada adalah saya mesti sokong Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri, dan sebagai balasan ada habuan yang akan diberikan kepada saya. Habuan yang disebut. Saya minta laluan. Peruntukan Parlimen 1.7 juta Tak ringgit. speaker Dan peraturan sekali lagi. Sebahagian dari itu Tak speaker peraturan. Peraturan apa? Sebagai backbencher, saya bangkitkan peraturan 36/6. Kenyataan mengatakan bahawa ada habuan kalau menyokong Perdana Menteri kita merupakan sangkaan jahat. Takkan kita nak biarkan pembangkang membuat kenyataan-kenyataan. Kalau berani buat report dengan SPRM lah. Jadi saya minta supaya kenyataan itu diperbetulkan. Ini Apa berulang sangkaan kali. jahatnya? Berulang Ada kali. sangkaan Muar. jahat. Muar. You Sit down. yourself know ugutan yang kita kena. Muar. Jangan buat tak tahu. Siapa pun Cik Zadi. dijanjikan peruntukan, kalau sokong apa yang Tasri. salah? Saya sembang Cik Zadi. Apa yang salah? Saya bangkitkan isu peraturan dengan Tan Sri. Saya minta muar supaya tidak campur tangan duduk. Okey, sekarang gini. Tan Sri Speaker. Okey, semua duduk dulu. Semua duduk dulu.
kenyataan Tasik Glugor mengatakan bahawa ada habuan Baik. kalau menyokong Perdana Menteri merupakan satu pelanggaran. Baik, saya nak baru link. Sekarang saya baru link. Arau duduk. Ya. Yang Tasik Glugor sebut itu ada individu yang offer kononnya menyokong PM. Itu ialah sangkaan yang tidak baik. Sebab apa? Kita pun tak tahu individu ini wujud ke tidak, ataupun dia juga mungkin berlakon seperti penyokong. So move, jangan ni move. You dah sebut tadi poin, tetapi jangan kata orang ini berjumpa dengan saya untuk nak bagi habuan menyokong dengan PM. Mungkin kita tak tahu orang tu betul tidak. Nanti sekejap, Jadi saya ingat narration itu stop at that level, move forward. Saya akan jelaskan lepas ni memang ada. Saya nak sebut bahawa dalam pertemuan tu bukan mana-mana ahli parlimen tidak buat offer-offer ni. Mereka mendakwa. Jadi sekejap Ini soalnya dia mendakwa dia bekerja bagi Itu pihak bukan PM. fakta. Mendakwa Sangkaan sahaja. jahat dah itu. Bagi Kita tak bukti, tahu. bukti. Mungkin Bagi bukti juga dulu. dia orang luar, dia juga musuh PM yang akan memburukkan kerajaan. I'm not getting involved dalam parti. Cumanya saya kata kita pun tidak tahu individu itu Ya. untuk ke tidak. Saya setuju dan itu memang saya nak sebut Lepas tu move forward please. Anak sebut. Kalau ada bukti, report lah. Antara Kenapa takut? yang disebut kepada saya ialah mengenai peruntukan parlimen 1.7 juta. Sebahagian dari itu adalah untuk pusat operasi pusat khidmat. Peruntukan projek mesra rakyat yang katanya boleh diagihkan kepada kroni-kroni saya. Mereka tahu saya susah sekarang Tan Sri sebab isteri saya kanser dan Tan Sri Speaker. saya terpaksa Saya cabar Tasik Glugor kalau berani buat report dengan Okey. SPM. Kalau berani buat report. Cuma saya kata Ini tadi personal sikit. jangan kaitkan lagi sebab kita tak tahu. Move forward benda Kalau yang lain anak pula. jantan buat report. Tinggal 2 minit lagi, lebih baik cakap pasal kawasan pula. jadi- Now. Okey Arau Meriman. Dia dah duduk dah. Duduk. Sekejap, ni- Arau please. Please Arau. Dia mengambil masa saya Tan Sri. Ini tak adil. Duduk. Okey. You ada 2 minit lagi. Jadi Speaker, Tanjung Karang mengerakam apa yang berlaku. ya. Satu, yang kedua untuk penjelasan dia No, sebutkan gini, dalam YB. buku tersebut boleh Tan Sri Speaker, tanya tak boleh, kepada kita Tanjung tak Karang. boleh Terima kasih. Saya bagi saya habis, saya minta kawan-kawan dari Perikatan Nasional tak apa. Bagi saya habis sini. Terus Speaker, saya adalah macam-macam lah token kegunaan peribadi, tak ada had macam-macam. Jadi saya ambil arahan Speaker tadi. Saya tak sebut di sini. Tapi ada satu benda yang membabitkan kestabilan negara dan tata kelola dalam kerajaan. Mereka kata nak batalkan pertuduhan saya. Apa? Dan ini Siapa? mengganggu Tan Sri emosi Speaker, saya. this is a serious matter, Tan Sri Speaker. Sebab itu saya kata Ini tuduhan yang begitu serius. Ini tuduhan yang Ini begitu Tasik serius Glugor yang daripada permulaan Padahalnya lagi. dia dah kata Kalau dia tak berani tahu buat report dengan siapa, SPRM. nama pun tak tahu. Tapi dia bercakap. Kalau berani buat report SPRM. Boleh buangkan pertuduhan. Now ruling saya. Tasik Glugor ini ialah toman-toman yang kita tak verify. Move forward. Kalau you Boleh- nak, saya boleh- setuju boleh buat saya- laporan polis. Faham. But this is not the place. Mr. Speaker, boleh Sebab saya- tak boleh verify. Boleh saya sebut satu tomahan yang membabitkan Tan Sri? Tak boleh. Itu ialah hearsay. Sebab- Itu hearsay. Sebab- Hearsay tak boleh dibawa ke dalam dewan. Sebab kenapa Tan Sri? I cannot verify sama ada orang tu bercakap dengan you pun tak tahu, siapa pun tak tahu nama tu orang Boleh, wujud saya pun move tidak, on lah. ataupun Saya you reka, you don't Faham. know. But this dewan bercakap tentang rakyat. Faham, So faham. move forward I said. Okey, sebab bukan apa? Sebab mereka kata I know. Ya, ya, I know. saya faham. Saya Mereka nak move on. mengata you quote. Kita tak boleh. You Saya can't do move that. on. Okey. Okay, the rest duduk. Dah lah. Okay, move forward. Pak, saya nak tak apa dah. Tasik Glugor, please. Yes, okey. Saya nak menjaga nama Tan Sri. Tak apa. Yang tu hearsay. Don't worry about that. I handle myself. Jadi betul mereka tawarkan kewangan sebab dikatakan Tan saya Sri Speaker, ada Dia satu masih benda. Jangan lindung di sebalik imuniti Dewan. Keluar sana buat sidang media, berani tak? Kenapa nak selindung di belakang Okey, Dewan okey, takut Kapal imuniti? Hujah mereka kata Buat dakwaan yang tak betul. Dewan Okey, Parlimen. semua Keluar ini buat adalah media, dakwaan. lapor polis. Lapor polis cukup. Semua duduk. Kalau betul-betul jantan Tasik keluar Glugor Dewan dan buat Kapal, sidang media. kapal. Buat sidang media, cakap luar Dewan, Kapal. jangan cakap sini. Cakap di luar Dewan. Kapal, duduk. Tasik Glugor. Now, saya bagi dua minit landing. Jangan sebut tentang hearsay. I do not want to hear any more hearsay. What you were saying about hearsay, yang saya tak boleh verify, nobody can verify. So cakap tentang fakta. Kebimbangan saya ialah lepas apa saya sebut tadi dan saya ikut arahan Tan Sri, saya bimbang mengenai keselamatan diri saya bimbang mengenai anak-anak dan isteri saya bimbang mengenai apa yang akan dihadapi di mahkamah. Tapi saya berserah kepada Allah.
sekiranya itu adalah niat buruk kepada saya. Tan Sri. Tan Sri Glugo. Speaker. Yang saya tak apa, nak ada tutup. landing lah. Tan Sri Glugo. Saya nak tutup dah. Tan Sri Glugo. Boleh bagi sikit. Bagi you know me, tak apalah. Ya, sikit Lepas je, ni kita sikit sembang je. lah bagi. Saya I sympathize. Jadi yang betul saya tak nak sebut mengenai tomahan tu, tapi ada rumus di luar mengatakan bahawa ada rakan-rakan yang akan ikut sama. It's all about hearsay, hearsay, rumors. This is Dewan Yang Mulia Yang Berhormat. Jadi Tan Sri, saya nak sebut dengan jelas bahawa saya tidak akan boleh dibeli dengan tawaran rasuah. Cukup. Kalau nak mengharapkan saya membelot perjuangan ini, tidak sama sekali dengan rasuah-rasuah yang ditawarkan. Sebagai penutup, Tapi saya terima duit saya nak rasuah pun dalam sebut satu akaun ayat bank Al-Quran. saya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu tunggak agama amanna Tuhan, wa hum la tunggak yuftanun kesalahan wa dia laqad dengan fatanna ayat-ayat allazina min Quran. qablihim fala ya'lamanna Allahu dia allazina lakukan, dia sadaqu terima duit wa la rasuah. ya'lamanna al-kazibin. Jual agama, Patutkah jual manusia ini ayat-ayat menyangka Quran, bahawa nak mereka dia boleh lah yang mengaku terpanis macam-macam Islam. benda, berjuanglah, berimanlah, sedangkan mereka tidak diuji. Sesungguhnya Allah dah menguji golongan sebelum kita semua. Dan dengan ujian itulah Allah tahu siapa yang bercakap benar dan siapa yang pembohong. Jadi saya nak memperingatkan kepada rakan-rakan kita dalam Perikatan Nasional, saya juga nak memperingatkan kepada semua dalam Dewan ini. This is the kind of government that we have today. Kita kena ingat dalam ucapan ni. Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang saya sokong dalam pembukaan parlimen, dan sebelum itu lagi Tuanku ada sebut bahawa baginda akan memburu semua orang yang korup. Korup itu maksudnya menyalahgunakan kuasa. Ampun Tuanku, List landing. orang itu yang menyalahgunakan kuasa itu akan menghadap Tuanku setiap minggu sebelum mesyuarat kabinet. Oi, Tan Ini Sri tuduhan yang Speaker. serius. Dan perkara Ini itu tuduhan yang serius. Saya Tarik balik. Ini adalah tuduhan serius terhadap kerajaan perpaduan Malaysia Madani. Satu tuduhan yang Tuduhan aja. Okay. Satu tuduhan serius yang dibawa oleh Tan Sri Glugo. Okay. Sangkan. Listen. Tuduhan yang serius. Listen. Tan Sri Glugo. Sila saya tarik bagi- balik. Sila Ini buang semua aja. tuduhan serius Ini terhadap menghina kerajaan. Dewan, memesongkan Saya rakyat minta Malaysia. semua Menghina sidang. Dewan ni kurang aja. Ipot. Menghina Tambun. Semua duduk sekatan itu. Baik, Ipot. Tan Sri nak minta saya tarik balik. Tan Sri Glugo, that is very unkind statement. Okay. Saya bagi warning sekarang, tarik balik. Okay. Sebab untuk menuduh orang korup dalam keadaan yang dia tidak ada bukti. I am warning you now. Tarik balik. Tan Sri, Woi, tarik balik lah. Satu. Tarik balik. Dua. boleh saya ubah ayat speaker. Tan Sri? Tak mau ubah. Tarik Boleh, balik masuk perkataan lah. tadi. Korup. Orang yang korup jumpakan tuanku. Tarik balik. Okey. Saya tarik balik. Okey kan? Sila. Ini level ahli parlimen kau macam ni ni. Okey. Semalam keluar Dewan. Kata aku Baik, kepada sidang Seri dulu. Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong. Baik, Tapi keluarga. keluar Dewan. Yes, Ini keluar. tahap ni. Tahap pembangkang ni. Perikatan Baik. Nasional Dapati Dan. Bersatu bersama dengan Dan Baik, saya nak. Jadi Baik, pertanyaan saya saya- betul. Surah landing dah habis. Jiwa Saya tak dia. minta masa dah. Cukup. Duduk, sit down. Jadi Apa? saya- Baik. Apa boleh muntah? Apa? Saya ada peraturan Apa? Boleh yang muntah? jelas. Saya boleh gantung you sampai 6 months. Gantung. I am using. This time around, saya akan guna itu. Sesiapa juga yang tak dengar cakap saya, I will use that. I can suspend you 6 months. Ya, saya So be ikut arahan careful. Tan Sri. I kata dah duduk, tamat. You dah tarik, duduk, cukup. I got to handle this. Tapi saya kecewa Tan Sri Duduk, menamatkan masa cukup, dah saya habis. ada gangguan tadi. Saya kecewa dengan Kepala arahan tu, Bana. tapi saya ikut arahan You Tan Sri. kecewa dan sebagainya. I got parliament to run. Yes. Okay, please. Thank you very much. Dan saya nak maklum Tan Sri, You kena tuduh- berhati-hati juga sebab nama Tan Sri pun digunakan. It doesn't matter. Still hearsay. Yes. Kalau kita sebut hearsay, saya boleh ungkit 30 tahun dulu. Then kita move forward. Benda yang hearsay, kalau you tak setuju, pergi SPRM, tak setuju, pergi balai polis, let them investigate, let them arrest. Kalau di sini, nobody can do anything. You cerita. Siapa yang boleh verify? Ya, Tak boleh verify. Sebab itu saya kata, jangan gunakan benda-benda yang telah pun kita sebut. Faham Tan Sri? Benda-benda ni hearsay. Jadi dengan tu saya minta maaf Tan Sri kalau sekiranya Yes. itu sebab saya bukan apa, saya pun emosional juga. I know you are emotional Bila- atau isteri you sakit. Ya, Everybody Itu has masalah. problem. Ha, Tapi you masalah kena respect pribadi, I. kalau isteri Bila I sakit. kata move forward,
forward, jangan sebut lagi. You keep on saying. Ini mengundang masalah. Saya pun emosional juga, terutama bila saya kenal Tan Sri dan saya tahu latar belakang Tan Sri. Jadi bila mereka menggunakan nama saya pun jadi emosional. Saya It minta doesn't maaf matter. itu. You can be my chamber cerita, but not telling that story di sini. Saya Doesn't pun- good. Saya pun You minta, nak. saya nak minta maaf ni. So okeylah. Jadi saya Okeylah, pun- cukup. Duduk. Saya pun minta Saya maaf jemput sebab- sekarang, Ledang. Peraturan mesyuarat. Apa lagi? Bukan Muhammad, saya belum mengutip Okey, Dato' Rab, Syah mana tu? Jangan marah kat saya tak Ya, tak marah, bocor. tak marah. Panas kan? Kemarahan saya nak buat macam ni. Saya tak demam betul. ni, saya demam. Jadi itu saya kata. Demam, okey. 36-12. Tadi Jelutong bawa perkara 36-6 dan di pertengahan menyebut ahli yang lain. Dia tak sebut menyebut ahli yang lain kerana buruk sangka. Hanya menyebut yang lain saja, ahli yang lain. Dia cuba menyebut kata kononnya diburuk sangka. Dia telah melanggar peraturan mesyuarat 36-12. Ni wajar dia ambil tindakan. Objek bawa jawatan kuasa hak kebebasan. Okey, baik. Shut up! Standing order sama. 36 Arau duduklah Arau. Arau kacau dewan saja Arau ni. Kang, saya saya akan ambil tindakan dua belah pihak. So you better sit down. You better sit down. Peraturan mesyuarat. Apa dia? 36-12. Tan Sri, Dewan ini bukan satu medan untuk buat satu dakwaan yang tak bagus. Betul, saya dah buat untuk buat persepsi. saya dah buat ruling tadi. Nanti. Okey, tak payah. 36-12. Kapa, sit down. Tadi Tasik Gelugu sudah buat banyak dakwaan. Saya dah sebut, Banyak saya dah dakwaan. handle dengan Tasik Ulgu. Sit down. Cukup. Dan ini semua akan dilaporkan Saya dia. kata suduk. Cukup. Jadi kalau Tasik Semua Gelugu ucapan dia akan Saya kata dilaporkan duduk. di dalam media. Okey, Ledang, sambung. Dia Baik, sebelum dia mewujudkan dalam cakap, sangkaan this is a jahat, problem. Pemikiran sangkaan Benda jahat yang you terhadap bergaduh di kerajaan. luar, jangan bawa masuk dalam dewan. Orang tulis kat you, orang maki you, orang mencarut kat you. That is your problem outside. Orang tulis macam-macam kat you. That is ataupun orang ni kata that's what hearsay. Tak boleh bawa di sini. Lagipun you sebutlah berjam-jam, there's nothing happen. Nothing will happen. Sebab itu, settle your problem outside. Di sini ialah benda-benda yang kita bincang, benda boleh kerajaan mengambil tindakan. Because you say lah whatever you say. Nobody can do anything. Termasuk saya. So Aku those tak I nak consider jumpa hearsay. speaker yang Sebab saya tak nak proof berpemikiran apa-apa. macam ni. Sebab itu jangan Terbaik get lah involved. speaker. Okay? Saya tak akan benar lagi benda-benda hearsay ni Terbaik. disebut di sini. Okay, Ledang, please. You have 12 minutes. Alhamdulillah. Kalau dia tak tarik balik tadi, 6 bulan dia tak boleh masuk sidang parlimen. Kan? Sebab ini tuduhan jahat. Sangat-sangat liar. Tuduhan dia sangat-sangat jahat, sangat-sangat liar terhadap kerajaan hari ini. Kalau benar kata-kata Wan Saiful Wan Jan tu, kalau benar, ini adalah satu peluang untuk Wan Saiful Wan Jan menggunakan isu ini, isu katanya rasuah, tawaran, menyokong kerajaan dapat 1.7 juta tu. Kalau benar kata-kata dia berpeluang buat laporan polis, laporan SPRM mengatakan ni kawan ni sekian menawarkan kepada dia. Okey, dia kata nama pun berterabak. Dia pun tak tahu sekejap nama tu, sekejap nama ni. Tuan badan tu pun yang menawarkan kepada dia pun lupa nama dia. Ni, jangan pemikiran cetek sangatlah wahai Wan Saiful Wan Jan. Jangan pemikiran tu jumut sangat. Benda ni cerita hang, macam mana hang boleh dapat informasi? Macam mana kawan tu boleh kontak hang? Of course, daripada nombor telefon. Bila hang buat laporan SPRM, laporan polis, hang boleh bagi nombor telefon. Bila hang bagi nombor telefon, pihak penjawat awam, penguat kuasa boleh tahu siapakah owner nombor telefon tu. Bila dia boleh tahu siapa owner nombor telefon tu, SPRM ke, polis ke, penjawat awam ni, hak mana pihak-pihak berkuasa, boleh pergi cari orang tu. Boleh pergi cari tuan badan yang menawarkan kepada hang. So, boleh dakwa dia. Tapi kenapa hang tak buat laporan SPRM? Nampak sangat hang fitnah, hang menipu. Nampak sangat hang nak create persepsi, wahai Wan Saiful. Kami tak bangang macam perikatan lah. Kami tahu saluran sistem. Kan? Sistem-sistem macam mana seseorang untuk nak didakwa di mahkamah. Okay, sebagai contoh, bermula daripada ada orang buat laporan SPRM terhadap diri hang. Kan? Dan SPRM pun, okay, contohlah, sebagai contohlah, dia buat laporan kepada SPRM mengatakan dia menerima tawaran, tapi dia tak tahu tuan badan tu nama dia, tapi dia ada gambar, tapi tuan badan tu dia tak tahu. Sebab dia kata dia berjumpa dengan broker tu. Jadi apabila dia tahu, dia kenal muka tu, dia boleh bagi kepada SPRM dan SPRM boleh minta nombor telefon. Dan apabila SPRM minta nombor telefon, SPRM boleh pergi check di dalam sistem
dengan kementerian komunikasi, dan boleh tahu siapa tuan badan dah. SPRM boleh pergi tangkap dia, boleh pergi panggil dia mai ke SPRM dan siasat dia pula. Kan? Ada perjalanan sistem tu boleh. Kan? Sama juga seperti Wan Jana Wan Wibawa ni. Kan? Projek Jana Wibawa ni, projek mega puluhan bilion ringgit. Macam mana Wan Sepu Wan Jan dipanggil oleh SPRM dan didakwa di mahkamah. Okey, kerajaan macam menyediakan satu program Jana Wibawa. Kan? Kalau tak silap aku, tak ada open tender, memang direct nego. Bagi kepada syarikat-syarikat. Dan macam mana SPRM dok nak siasat syarikat-syarikat ni? Of course, SPRM akan semak balik, okey, program Jana Wibawa. Okey, SPRM akan panggil ke semua syarikat-syarikat yang dapat projek di bawah Jana Wibawa. SPRM akan tanya, akan siasat setiap syarikat-syarikat tu dan akan tengok statement bank, kenyataan orang penyata bank akan tengok. Kan, betul ke duit daripada kerajaan masuk akaun hang? Okey, zap, tengok, oh ada duit masuk daripada kerajaan, Kementerian Kewangan ke apa. Okey, memang ada duit masuk. Jadi duit ni untuk apa? Duit yang keluar, duit yang keluar ni, dia ni siapa dia, syarikat apa dia ni, kan? Oh, ini syarikat siapa? Jadi SPRM ni cerita hampa, depa ada hak, depa ada sistem yang boleh tahu sampailah kepada individu. Syarikat tu, anak syarikat ke apa, semua SPRM boleh tahu. Jadi apabila SPRM siasat, semak balik penyata-penyata bank, SPRM boleh tahu macam-macam. Kantoi habis. SPRM boleh tengok satu-satu, ini syarikat siapa ni? Bila cek je, oh kenapa duit 7 juta pergi masuk ke dalam akaun bank? Kenapa SPRM tengok, oh daripada syarikat yang dapat projek Jana Wibawa, okay, syarikat ni dia dah syarikat yang pertama dia pergi bagi duit 7 juta kepada syarikat yang kedua. Ini syarikat siapa? SPRM pun cek. Kan? Wan Jana Wan Wibawa Sendirian Berhad. Jadi bila tengok Wan Sepu Wan Jan, kenapa ada duit masuk ke dalam akaun bank CIMB Bank Wan Sepu Wan Jan? Itulah point. Itulah orang kata nak terima duit rasuah, jangan guna sistem. Kan dah kantoi. Hang boleh petikaikan segala-galanya, wahai Wan Sepu Wan Jan. Hang boleh petikai kan setiap siasatan. Tapi apabila berkaitan dengan mahkamah, hang tak boleh macam petikai di luar. Hang wajib petikai, hang berlawan dengan peguam hang di dalam mahkamah. Jadi perjalanan siasatan tu kalau kita faham, senang. Kan? Hang tak perlu nak pusing kami lah, wahai Wasepul Perikatan Nasional ke apa ke. Okay, sama juga yang kita dengar duit masuk ke dalam akaun Parti Bersatu. Okay, sebagai contoh, ada 10 syarikat yang dapat projek daripada Jana Wibawa punya program. Kan? Berbilion. Syarikat ni dapat 1 bilion. So, apabila SPRM siasat ke semua syarikat yang dapat projek itu, SPRM tengok, kenapa masuk ke dalam akaun Parti Bersatu sebagai contoh. Kan? Kenapa? Sebab apa hampa buat masuk duit? Itu adalah unsur rasuah. Yang Wan Saiful ni pula ada pemberinya dan ada penerimanya. Samalah terhadap hak yang tuduhan terhadap Muhyiddin ni. Ada pemberi dia dan ada penerima dia. Kan? Sebab apa? Sebab dia menjadi Perdana Menteri. Sebab dia ada jawatan di dalam kabinet. Sebab itu projek ni pula melalui Perdana Menteri, melalui orang yang ada jawatan di dalam kabinet. Sebab itulah duit pergi masuk ke dalam akaun syarikat ke, akaun parti, orang yang ada di dalam kabinet kerajaan ketika itu. Bukan nak katalah Wan Sepu Wan Jan ni dengan ucapan dia hari ni, dia memang jahat lah. Memang dia jahat. Jujur cakap, memang Wan Sepu Wan Jan ni jahat. Bini dia tengah sakit. Ucapan aku di awal-awal tadi, dengan kesangkaan tuduhan jahat yang dia buat terhadap Perdana Menteri, terhadap jadi Petua Agung, terhadap kerajaan hari ini, terhadap speaker, kita pun boleh buat tuduhan jahat terhadap Wan Sepu Wan Jan. Sebab hang terima duit rasuah berjuta ringgit masuk ke dalam akaun bank hang. Sebab tu Allah uji hang, bini hang sakit. Kita boleh buat, sedangkan bini dia sakit tu tak ada pun mengena dengan duit haram, dengan duit apa, wallahu a'lam. Ini penyakit Allah yang bagi dan penyakit Allah yang tarik. Boleh saja kita nak buat sangkaan jahat, kita nak buat fitnah jahat. Oh, bini Wan Saiful kena
Kena apa? Cancel sebab suami dia terima duit haram, duit rasuah. Kita boleh buat. Tapi kita tak buat macam tu. Kami tak balas respon terhadap dengan menggunakan modal binihan. Tapi kami tahan nak meraih simpati. Oh, kononnya hang lah hak yang ditawarkan oleh pihak kerajaan dan hang nak meraih simpati. Hang dituduh di mahkamah, hang dianiayai. Tengok macam Syed Saddiq pun macam tu. Cuba hampa tengok tadi, dia ada selit juga kan. Dia boleh tuduh kerajaan ni macam-macam tapi sampai lah dia tak dapat bukti kan. Dia pun buat sangkaan tu kau-kau tapi sampai sekarang dia pun tak dapat buktikan pun. Ni SPRM 24 jam buka bib. Balai Polis 24 jam buka bib. Hang boleh saja buat laporan SPRM bila-bila masa saja. Kan? Hang boleh buat laporan polis bila-bila saja. Tapi kenapa hang tak buat? Takkan hang setakat hang nak bercakap, dia di offer demi peruntukan. Dah Perdana Menteri dah sediakan jalan nak peruntukan, ketua parti, ketua pembangkang mai berunding. Dan bukan berunding dengan Perdana Menteri, berunding dengan timbalan Perdana Menteri 2. Sampai sekarang tak berunding sehingga kan 6 orang dah kena buat tindakan secara individu untuk nak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan alasannya bukan demi peruntukan. Yang kenyataan yang mereka keluarkan demi rakyat kawasan mereka. Mereka tahu kesusahan rakyat kawasan mereka. Dan untuk pengetahuan apa pembangkang tak pernah dapat, itu fakta. Pembangkang tak pernah dapat macam peruntukan. Ini hanya jasa baik budi bicara daripada Perdana Menteri. Jujur aku cakap, mereka kata mereka perjuangkan Islam, perjuangkan Melayu, itu semua hipokrit. Itu hanya tunggangan. Yang di Petua Agung, Raja-Raja Melayu pun mereka tak reti hormat. Apatah lagi rakyat-rakyat di bawah ni. Kalau setakat menipu, kencing rakyat lah, merosakkan negara, itu kerja mereka. Dan mereka betul-betul mereka gunakan agama, gunakan bangsa, gunakan kepentingan-kepentingan politik untuk nak menghalalkan cara-cara mereka. Padahal mereka lebih teruk daripada orang Fir'aun. Berapa orang ahli-ahli parlimen daripada kerajaan cabang Wan Saiful Wan Jan pi buat laporan. Sembang. Dia tahu dekat dalam sidang parlimen nak abang pergi apa, dia boleh buat sangkaan macam-macam. Dia boleh keluarkan kenyataan macam-macam sebab tidak akan diambil tindakan undang-undang kepada orang yang berkata jahat, orang yang buat tuduhan jahat tu. Sebab dia ada, macam dia ada undang-undang dia di dalam sidang parlimen, kita fitnah orang ke apa kan, last sekali kita boleh minta maaf. Ataupun kita dikenakan tindakan tak, kita digantung berapa bulan ke, kita digantung 14 hari ke, kita digantung 4 hari ke, kita digantung sehari oleh Speaker Dewan Rakyat. Tapi kita cabang Wan Saiful Wan Jan, kalau ada telong, kalau hang berani, silalah bercakap di luar. Silalah ucapan yang hang cakap tu, hang bercakap di luar. Aku ada saudara aku, sepupu aku, dia pun seorang YouTuber juga, tapi dia bukan politik, dia daripada ceramah-ceramah. Dia duduk dekat Parlimen Tasik Geluguk. Oh, dia memang dah lawan kau-kau lah, Wan Saiful Wan Jan ni. Tapi dia bukan orang politik, tapi dia ambil tahu soal-soal politik. Apa-apa dia WhatsApp aku, dialah yang memberi sumber soal Wan Saiful Wan Jan ni. Haram batang hidung pun tak pernah nampak lah dekat Tasik Geluguk punya parlimen. Hang tak payah sembang, hang tak payah nak raih simpati, kononnya hang terinaya kan, kononnya terinaya kepala bapa apa, duit masuk dalam akaun bank. SPRM siasat memang ada duit masuk. Tak payah sembang lah. Itu hang sendiri yang nak duit haram. Hang sendiri memang nak duit tu. Sebab pada demi kepentingan. Jadi itulah sedikit perkongsian aku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Sat. Sampai ingat tak kenyataan yang macam Wan Saiful Wan Jan? Dia macam apa yang dia kata? Dia sanggup pulangkan kembali duit tu. Memang dia akui lah, duit memang masuk. Mula-mula SPRM kata memang ada transaksi, memang duit masuk. Lepas tu dia kata tak. Bila dah ambil tempoh beberapa bulan, dia keluarkan kenyataan dia sanggup pulangkan kembali duit tu. Pulang ke tak, macam tak pulang, pendakwaan tetap berjalan. Sebab apa? Unsur rasuah, unsur pemberi dan unsur penerima
ada di dalam Wan Sepu Wan Jan. Jadi terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.